Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama untuk kita membincangkan dan meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita alhamdulillah dalam surah Al-Baqarah. Yang habis itu seminggu sebelumnya kita habiskan berkenaan ayatul kursi, dan minggu lepas kita dah ambil ayat 256. Itu Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Okay, jadi kita dah bincang itu bahagian awal berkenaan la ikraha fid din. Maksudnya yang dimaksudkan adalah janganlah kamu memaksa seorang untuk masuk dalam agama Islam. Kerana dia adalah jelas dan nyata. Maksudnya kalau dia kata manusia nak beriman ke Islam tetap menang. Yang itu macam kita tak buat kerja pun, orang Islam bukan Islam masuk Islam juga. Orang Eropah masuk Islam sekarang ni. Kita tengah ramainya. Kita tak buat kerja pun, lepak kan, guling-guling. Sibuk GST je katanya. Ya, sibuk kena macam-macam. Tapi tak ada sekali orang sana masuk Islam tanpa kerja kita. Nah, itu jadi rugi kita rugilah, kita rugi. Jadi memang kita kata kerana orang Islam ni tak perlukan kepada sokongan kita untuk menang. Tapi kalau Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi orang yang bekerja untuk agama, maka itulah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan. Nikmat Allah Ta'ala beri. Tak diberikan, maka dia bukanlah pilihan kita. Yang kita bukan kerja kita. Jadi dengan sebab itu kita kata kerana tak buat kerja pun Islam ni. Pasal bahkan ada, jadi para ulama nyatakan ayat ni turun pada satu kaum kerana orang-orang Ansar dahulu, mereka sekali menghukum umum kerana dulu orang Ansar dahulu ada anak-anak mereka yang menjadi Yahudi. Dan jadi bila Bani Nadir diusir bersama-sama, tentu anak-anak orang-orang Ansar yang kena usir, maka mereka dikata kami takkan biarkan anak-anak kami, lepaskanlah anak-anak dia. Lalu Allah Ta'ala pasal bimbangkan anak dia kena usir dan sebagainya, maka Allah Ta'ala pun turunkan la ikraha fid din. Ini pendapat yang datang berkenaan dengan tajuk ni. Namun begitu jumhur ulama menyatakan, ada juga yang datang menyatakan bahawa ayat ini maksudnya dibawa ke atas ahli kitab sebelum daripada agama mereka ditukar ganti. Maksudnya kita ajak mereka untuk masuk Islam bila agama mereka tukar. Bahkan mereka bila diajak mereka untuk masuk Islam. Tapi ada kata ayat ni dimansuhkan hukum dia sebab ada ayat qital, diganti hukum tak paksa kepada qital. Cuma beza di sini, dalam masalah pertukaran agama tadi, kita dan Islam tak paksa orang sebut. Kita tawarkan dia Islam, bukan kita paksa dia masuk Islam. Mana dia kata dia nak duduk jadi seorang, jadi dapat hak kita. Mana boleh jadi sebagai seorang mukmin dapat apa hak kata Islam dan sebagai orang Islam, maka dia boleh hak yang sama. Cuma kalau dia tak nak, dia kekal, maka jizyah tu je. Beza dia sebagai tanda ketaatan dia kepada negara Islam, kena bayar jizyah. Itu saja. Dan lelaki dewasa yang berkemampuan saja. Kalau dia kata orang tu miskin, tak kena. Kalau dia kata orang tu wanita, tak kena. Kanak-kanak, tak kena. Yang denda tu yang orang kita kata macam operation daripada agama. Tak. Pasal orang Islam kena bayar juga zakat. Bukan tak bayar zakat, kena perang. Kalau kita kata benda tadi bukan. Tapi bila seorang tu dah Muslim, dia tak boleh tidak kena laksana apa hukum batasan agama, dia kena ikut. Tak boleh kita kata macam tidak pasal dengan agama. Ni saya ingat dua macam kes murtad dan sebagainya. Ada kadang-kadang orang-orang Islam yang jahil pergi baca ayat ni, la ikraha fid din, yang tak ada pasal agama. Tak, bila lepas masuk Islam, anda tak ada hak lain. Macam yang kita macam bila undang-undang kesalahan kan, macam kita rakyat Malaysia tak boleh ada 2 pasport. Kita macam, saya bukan minta jadi rakyat Malaysia, saya suka hati saya, tak boleh. La ikraha fid din, tapi pasal dia bila tak ada pasal dalam beragama, kita pun tak pilih lahir negara mana. Anda pilih lahir kat Malaysia? Tak kan? Jadi buat pun undang Malaysia, dia jalanlah. Faham tak? Tadi macam saya tak setuju. Saya tak minta pun lahir sebagai anak orang Malaysia. Macam mana tu? Anda lahir kat mana, bukan anda pilih. Tapi bila anda ada lahir sebagai satu sekian, anda tak boleh kata tidak. Jadi masyarakat kita ni timbul tajuk tak ada pasangan agama. Last sekali solat pun tidak, tak ada pasangan agama. Ya, kalau dia kata itu kefahaman dia, nescaya perbuatan Abu Bakar memerangi orang tak bayar zakat tu dapat mana? Dia belajar kat mana? Perbuatan dia memerangi. Pasal Nabi SAW pernah sebut dalam hadis yang selalu kata apa? Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga mereka mengatakan la ilallah
wa yuqimus salah wa yutuz zakat. Mereka tunaikan solat, dirikan solat, dan juga mereka tunaikan zakat, bayar zakat. Fa in fa'alu dzalika, kalau mereka buat benda tu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka protect daripada aku harta mereka dengan darah mereka, darah mereka dengan harta mereka. Dan hisabuhum, hisab berkenaan dengan Islam dia betul ke tidak, Allah, terpulang pada Allah Ta'ala. Aku tak kawal. Maksudnya kalau dia tipu pun lantakkan. Sebab kenapa berkali-kali kita lihat bila orang tu melafazkan apa syahadah, macam yang kisah Usama bin Zaid yang kita pernah bincangkan dahulu. Kan bila mana apa Usama bunuh orang yang kata la ilaha illallah, kan Nabi marah. Nabi kata kau bunuh dia sedangkan dia kata la ilaha illallah. So marah Nabi tadi pasal apa tahu? Bila orang terlafaz Allah, kita layan sebagai seorang Muslim walaupun mungkin dia kafir. Dari konteks ini sebenarnya orang-orang yang berdegil tu kan, yang kita kata berkeras kepala dan sebagainya, kan nak kata kami tak nak, suka hatilah kami nak ada agama apa, dia ada masalah kat situ. So kadang kata dia menipu pun bukan timbul tajuk pun, dia cuma nak identiti, macam nak tukar IC nak tulis kafir, tak dituntut pun. Sebab kadang dia kata situ apa bukan Islam kan, mana dalam IC tak ada Islam, yang dilawan baru ni oleh kes kumpulan-kumpulannya apa yang kononnya apa liberal, nak bebaskan orang-orang daripada kongkuan agama. Dia gunakan ayat-ayat ini untuk kononnya la ikrah fid din. Tapi bila anda dah Muslim, tajuk lain. So kenapa bila orang bukan Islam dia ajak masuk Islam? Saya ingat macam dikatakan oleh kawan saya yang pernah dengar Ustaz Husin Yi bercakap pada orang-orang yang nak masuk Islam. Dia terangkan, lepas masuk Islam ni, sebelum kamu syahadah ni, kamu kena faham, kalau ini benda-benda obligation tadi adalah wajib ke atas kamu, tak boleh tinggalkan dan sebagainya. Bahkan cuma atas masalah kerajaan menghukum kalau dapat tahu. Kau dapat tahu kan orang tadi berbuka puasa di siang hari Ramadan, kan Jaiz tahu, dia tangkaplah kau ada makcik-makcik kat rumah. Sebab kenapa biasa orang buka puasa tu siang-siang Ramadan kan, dapat tangkap jantan aja, yang perempuan tak jumpa. Pasal dia makan kat restoran jantan, orang lelaki, perempuan kan makan kat rumah. Kau goreng telur kan, dia dan tengah hari nampak berasap di dapur. Ni puasa ke tidak ni? Masak untuk buka. Awalnya masak untuk buka, pukul 9 pagi masak untuk buka dah. Jenuh juga kan kita kata. Tapi kalau perempuan, maksudnya kalau tak jumpa, tak timbul tajuk. Kes jenayah kerajaan ni, maksudnya apa pelaksanaan hukum ke atas orang yang berjenayah dalam Islam ni, pada yang sampai pada kerajaan sahaja. Tak jumpa, tak cari. Macam orang speeding dekat highway lah. Kalau kerajaan tak jumpa, tak cari. Macam tu cerita dia. Kalau anda kata, contoh macam cuma beza dia, kesalahan kita tadi Allah Ta'ala akan hukum akhirat nanti. Itu je. Macam yang kita kat Malaysia, kat dunia ni, kerajaan tak jumpa, tak ada lah. Bukan saya ajar suruh langgar lampu merah. Maksudnya ceritakan bahawa itu kadar dia. Pelaksanaan hukum, undang-undang dan sebagainya, yang ada hukuman hudud dan sebagainya, itu kepada tajuk benda yang berlaku depan-depan. Kalau orang tu sorok-sorok dan sebagainya, tak disuruh kita cari. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Hujurat, wala tajassasu, jangan kalian apa? Mengintip cari kesalahan orang. Tak boleh, haram. Omar pernah kena halau dengan orang yang dikatakan minum arak dalam rumah, tahu tak? Omar panjat rumah dia. Dia halau balik. Apa Omar masuk rumah orang sebagainya kan? Omar keluar macam tu je. Dia Omar ni aktif. Tahu, aktif. Dengar kata orang kata sekian, dia panjat rumah kawan tu. Kan pasal Allah Ta'ala sorok dah dosa aku, kau pergi cari kenapa? Tak, yang bestnya apa? Saya ingat seseorang share ayat Qurani kot. Dia cerita macam tu. Lepas tu pengacara tu kan kata apa? Kata wah, dia faqih. Mana peminum arak faqih, pandai agama. Kawan ni Syekh ni ketawa sampai habis rancangan, tak boleh berhenti ketawa. Betul, lawak lah kan. Orang buat maksiat tapi faham agama. Dia faqih. Kau tunggu masuk cerobong rumah sebagainya, kau terdasus. Cakap Omar keluar, orang bukan macam tu je. Omar keluar. Omar tak ada macam kau cekik kan. Yang lain biasa Omar pukul. Sini kalau dia kata kesilapan, kalau dia salah, Omar pukul. Kenapa je? Yang tumbuk berkali, yang kena rotan macam Subair. Yang jumpa orang wal mursalati urfa fal asifati asfa. Apa maksud dia? Dia cakap yang tu kan. Omar, orang ngadu pada Omar. Pasal bila orang tak boleh jawab, Islam apa engkau ni? Al-Quran pun tak tahu. Jumpa orang tanya soalan ni. Last sekali orang ngadu pada Omar. Omar kata Allah makinni minhu. Allah bagilah aku jumpa dia. Kita jawab doa macam ni masalah ke tau. Ada benda-benda kes je ni kan. Allah makinni minhu, minta jumpa sungguh. Mula masalah pula. Okay, jadi dia minta Allah makinni minhu, Allah bagilah aku jumpa dia. Lepas tu satu hari Omar bagi makan. Ni sebut kisah ni.
oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dia sudah nak Tirmizi beratang kisah ni. Kisah sahih. Mana Umar tengah bagi makan orang pada hari Jumaat. Biasalah pemerintah bagi makan dengan buat jamuan. Itu ada seorang lelaki tengah makan. Ya Amirul Mukminin wal mursalati urfa fal asifati asfa. Apa maksud dia? Umar kata ni dah mamat ni. Dia ambil kayu. Dia pergi dekat dia. Gitu. Kelentang, member tu gitu. Sampai dia kata, wahai Umar, sakit. Bunuhlah saja, jangan pukul, sakit. Kalau nak bunuh je. Umar berhenti. Atau Umar halau dia, letak di Kufah, dan pesan pada orang Kufah, selagi dia tak berhenti perangai dia, jangan kawan. Bagi pulaukan dia. Dan akhirnya dia bertaubatlah. Kawan tu buat serius. Dia Umar punya taktik. Tapi bila kes Umi Narak tadi, Umar panjat-panjat, Umi Narak tu ceramah kat dia, Umar keluar macam tu je. Kalau ikut Umar kan dia garang. Kan? Dia garang. Tapi bila orang cakap betul, dia undur, dia reverse. Kita kalau dia garang, takut pula orang reverse kan. Kau tak pukul ke? Masalah. Dia garang, tapi bila dia salah, dia reverse. Dia berkawan tu, dia panjat. Tajam sasu tak boleh. Letak orang untuk cari dia siapa yang salah. Tak boleh. Kan? Dia kita kata bagi amaran terus cakap jangan buat. Kalau buat nanti saya tangkap. Cakap udahlah tu. Ni aku tunggu letakkan apa letak tu cara untuk dapat tangkap orang tu buat jahat. Tak boleh. Kan? Kita tahu itu benda-benda yang penting kena jaga. Jangan konsep ini pasal memang bila dah jadi kalau dikata dengan isytihad dilaksanakan. Kalau tidak takkan dicari. Itu masuk bila hukuman nak dilaksanakan. Kalau orang tu buat depan-depan, iyalah. Macam orang tu mengisytiharkan nak murtad, iyalah. Kalau kita duduk diam, dia murtad kan, buat tak tahu dalam rumah sebagainya. Mana siapa nak tahu? Saya tengok ada seorang Allah Ta'ala tu. Saya adalah kawan saya doubt sikit Islam dia. Dia bukan Islam, masuk Islam. Tapi dalam rumah ada patung gajah banyak gila. Dia panggil saya tu buat doa selamat, buka apa waktu dia pindah rumah. Akad berapa jenis? Semua ada. Yang besar macam ni, yang besar sekian. Dia asal Hindu. Asal Hindu masuk Islam. Jadi macam sikit dalam hati yang lain ni sikit ada macam ada sikit macam kan. Tapi dia lah betul lah dia berikan satu untuk anak dia panjat. Tak adalah macam dia semua duduk sujud kat situ, bini pakai tudung. Macam ada kawan saya kata, macam mana Islam dia macam entahlah. Kan kita tak tahu kan. Kalau dia kata macam collection, memang kita kata dalam konsep mungkin ada orang tak kisah malaikat tak masuk rumah dia. Kan dia kata tak kisahlah, saya tak kisah doa saya tak makbul pun. Bukanlah ini saya cakap ni, ini saya perli. Maksud dia mungkin dia tak tahu, dia jahil, dia letak benda tu gambar ke ada patung dan sebagainya. Dan patung bersepah. Gajah kecil, besar, gajah tua, gajah muda semua ada. Inilah gajah panjang, yang pendek pun ada, semua ada. Pelik juga saya macam apa sal? Tapi lah sikit keraguan. Tapi selagi dia tak isytiharkan dia bukan Islam, tak timbul tajuk untuk kita cari. Ever. Tak ada tegur. Saya macam kalau tu kan masih saya nak cakap tak cakap. Pasal kita kata pasal orang Melayu kita kan, orang Islam kita di Melayu ni, kan benda-benda bukan-bukan, kan benda rumah bersepah. Kalau letak dulu kan gambar artis. Kau tak gambar sendiri. Kan? Biar kita kata pun malaikat tak masuk rumah, peduli kan? Kan orang tak kisah gambar rusa lah, gambar gajah lah sebagainya. Tak ada orang dia anggap benda tu bila kita cakap macam kita dengki rumah dia ada. Ustaz, maksudnya gambar kita tak perlu dengan. Ya, saya. Pasal kalau kata kenang-kenangan simpan bawa ke katil. Lipat. Tahu tak? Kalau betul okey. Pasal orang cakap yang tahu. Ada orang kata okey dengar sini. Dia cerita macam ni, pasal cerita dia pasal orang kita, dia ada masalah sikit tau. Pasal dah terbiasa dengan sistem British. Ya, British kan, gantung gambar. Lepas tu Sultan punya gambar kena gantung. Agung kan, Agung boleh apa tak boleh? Betul dia kata, Kerajaan Saudi pun ada gambar raja dia. Apa kita ikutkan Raja Saudi tu? Bukannya Quran Sunnah Ijma' Qiyas Raja Saudi masuk sekali. Masalah betul. Dia manusia, dia bersilap biasalah. Dia bukannya ikutan kita. Jangan ikut pemimpin sesat. Anyway, bila kita sebut tadi kan, benda tadi Nabi kata tidak masuk malaikat dan rumah yang ada gambar. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha punya langsir je. Yang bukannya patung. Dia just stitches. Yang tu Nabi alihkan muka. Aisyah radhiyallahu anha ambil koyak kan buat bantal. Nabi jadi tempat sandar. Satu riwayat dua tu mula-mula tu bantal ada gambar. Lepas tu Nabi kata Aisyah kau tak tahu ke bahawa orang ni akan disuruh dari kiamat nanti untuk masukkan nyawa pada benda dia buat. Walaupun benda tadi bukannya objek patung. Just a picture, mungkin dengan sulaman. Tu ada orang kata kalau tak timbul tak apa. Dia start ni tak. Timbul tak apa, lepeh tak apa.
Kalau timbul tak boleh. Mainan lain, mainan tak jelas. Dalam Sunan Abu Daud ada kisah mainan. Bila mana Aisyah radhiyallahu anha kecil-kecil dulu pernah main dengan patung kuda. Lepas tu ada sayap. Nabi tanya, apa ni? Kata kuda. Apa tu? Sayap. Nabi kata, kuda ada sayap. Dia kata, Aisyah kata, ya Rasulullah, kau tak tahu ke Nabi Sulaiman kuda dia ada sayap? Nabi ketawa dan ditinggalkan. Tu budak-budak punya mainan tak apa. Sebab budak-budak dia pegang, dia campak. Tapi gambar abah kita. Soalan, mulia ke tidak? Dia kata, mana mulia ustaz? Kalau saya ambil, saya letak kat ketiak saya. Macam mana? Parah tak? Ambil gambar abah awak, dia letak ni. Kan, bukan gambar bapak kita. Orang konyok-konyok, ni kepala bapak kau, ni kepala bapak aku. Kita marah. Faham tak? Kan cerita Piramli kan? Maksudnya kita, bukan bapak kita yang kepala pun. Orang tu kata, ni kepala bapak kau, ni kepala bapak dia. Siapa budak ni pijak. Faham tak? Apa lagi gambar ada muka? Kan kalau kata anak cucu kita, anak kita tembak, kan? Kita macam, Allah tu engkau tembak. Faham tak? Masa dari kemuliaan. Tapi masyarakat itu ialah benda tadi kita tu macam dia jadi plain hilang tau. Maksudnya ni Inggeris punya cerita asalnya. Pasal budaya Inggeris tadi gambar tu kena ada. Macam dia bayar apa homely apa? Rasa macam rumah sikit dia kata. Itu tak ada pun, bohong je. Pasal apa? Gambar tu gantung, cerai berai berlaku juga. Saya kata kalau sekiranya satu point saya kata. Kalau sekiranya orang tu kata nak gantung gambar juga. Saya kata kalau gambar tu digantung, laki bini nak gaduh je tengok gambar tu. Tak jadi air marah you. Dah gantung. Ada saya ceritanya tu, kakak ada kawan saya, student saya seorang, dia kata apa? Mana ada ustaz? Nampak gambar tu nak gaduh lagi ada. Dulu you kurus, sekarang you bulat. Dulu tak buncit, sekarang buncit. Dulu ada rambut di botak pal lah. Nampak tak? Lagi nyampah dia. Jadi tak guna pun. Kalau tak memberikan faedah, dia buat apa gantung? Pasal untuk apa gantungan tadi? Pasal benda tu pasal dia decoration. Bayangan barat dimasukkan. Bayangan orang barat ditinggalkan. Sekarang gambar pun bukan gambar benda, gambar abstrak je. Lagi mahal daripada gambar yang ada rupa orang, betul tak? Orang sana tinggalkan, kita ke belakang masih lagi duduk gantung. Abah kita, onyang kita. Tak boleh. Pasal benda tadi. Dan ada orang kata, alah ustaz, gambar saya takkanlah jadi kemuliaan. Dah jadi, dah pun. Macam di Kedah kan. Saya orang Kedah je marah okay. Orang Kedah, banyakkannya orang buat ni orang Kedah. Sultan Abdul Hamid, bapa kepada Tengku Abdul Rahman. Pasal tak gambar dia biasa sepah kat Kedah, di kedai. Bukan, pasal gambar tu dia kata gambar raja ni tadi mendatangkan rezeki. Serius, ini serius betul, bukan tipu-tipu ni. Saya pun terkejut juga. Saya pergi dengan Tuan Haji, jumpa seorang lawyer. Lawyer ni waktu tu kes ISA ke benda tak, kita orang jumpa dia. Lepas tu jadi bila jumpa dia ni, lawyer ni orang Kedah jugalah. Saya masuk dalam office dia, saya tengok besar gila gambar, saya colour lagi. Saya pernah tengok benda sekali dekat waktu saya tinggal dekat Kota Damansara tu, ada seorang abang tu menjaga. Dia pasang gambar tu, saya macam pandang. Saya kata, bang, siapa ni? Dia kata Sultan Kedah. Saudara ke? Dia kata bukan. Saya confused, kata kalau bukan saudara kau gantung apa? Kalau atuk kau kan, okeylah kat sini lah, macam okeylah. Lepas tu saya balik Kedah pun dapat tahu cerita. Ada orang masjid dekat surau dekat rumah pak mentua saya tu, dia cerita. Dia kata gambar tu digantung ustaz, pasal konon dapat rezeki, elakkan bala dan sebagainya. Okey, katakanlah gambar kita. Alah ustaz, saya tak siapa pun. Mana tahu kod orang ambil gambar kita kecil-kecil, gantung. Lepas tu kan, rumah katakan rumah terbakar, kawasan tu tak terbakar. Lepas tu kan. Ya, kan data Yayasan Taklim kan. Bukan jauh. Jadi bila nampak gambar itu, apa yang jadi lepas tu? Orang yang gantung gambar kita kata, kau tahu, pak saudara kau tu, gambar dia, hari tu terbakar, tak terbakar gambar dia. Lepas tu orang lain pun start ambil. Ini kes capal. Kan mazhab capal tu sama. Kisah dia sama. Start gantung, dia akan start dia melirik. Dia mula dengan sejengkal je. Bid'ah ni guna sejengkal. Perkara sejengkal je. Kita buka pintu tadi dia akan merebak. Sampai last sekali kata, tak apa kot. Tak ada benda pun. So elakkan. Dia tu saya kata kisah berkenaan dengan tajuk gajah tu kan. Saya memanglah orang tu dia memang kita kata tak ada paksaan agama. Cuma kita kata benda-benda yang atas kawalan kerajaan kena buat. Contoh macam kita, macam rakyat Malaysia tak boleh ada pasport. Kayu kan la ikrafidin kan, suka hati kita lah. Ya sila. Okey, tak apa, tak salah. La ikrafidin kan, orang kata tak ada paksaan agama. Betul, macam saya ingat tu, kisah ni pernah berlaku. Waktu kita kat Yaman, MKN, Majlis Kesempatan Negara, dia nakkan klaus mana dalam undang-undang Yaman kata orang berzina kena sebat,
orang murtad kena bunuh sebagainya. So, jadi bila benda tersebut diminta, kedutaan Malaysia kan pegawai dia tak adalah pandai bahasa Arab sangat. Memang dia datang daripada negara-negara London, British sebagainya, datang Yaman, blur ya bahasa Arab. Itu kadang-kadang banyak pegawai diorang kata sepatutnya diorang diberikan train bahasa Arab baru hantar negara Arab. Kalau kan hantar negara Arab patut tak boleh. Itu masalah pasal kadang-kadang kalau pegawai lantikan mereka daripada orang tempatan menipu pun tak ceritakan sebenar apa yang dicakap oleh pegawai-pegawai kerajaan Yaman, masalah. Dan bahkan mungkin jadi tali barut rahsia pun, curi pun ada. Jadi okey, balik pada kisah tadi. Bila kerajaan Malaysia minta, bila kerajaan Malaysia minta pada persatuan, saya carikan dan saya jumpa dan saya tunjuk kat mana. Buku tu kecil je, saya sepak kat kedai. Harga RM4 je. Buku undang-undang dan sebagainya. Kita buku undang jual mahal je. Kita tak, buku-buku tu kecil je, jual kat kedai. Jadi bila saya gariskan, ada orang yang saya jumpa tu, tak sebut nama saya serahkan benda tu. Kemudian dia tengok, mana? Saya terjemahkan, saya tunjuk kat mana. Mana buku syarat berapa, kali ke berapa dan sebagainya. Lepas tu dia kata, yalah, betul lah ada, dia kata. Tapi saya rasakan, dia kata, benda ni apa saya nak paksa-paksa? Kan dia kata, apa saya nak paksa-paksa? Kan itu hak peribadi seseorang. Saya kata, kita pun ada apply benda yang hak peribadi orang, saya kata. Dia diam. Contoh macam saya kata pornografi. Ni ayat jahat saya. Ketika saya jahat, saya cakap dengan dia, contoh macam inilah, tuan, saya kata, kalau sekiranya pornografi, kita Malaysia haram kan? Ke boleh jual sesuka hati tepi jalan? Salah kan? Ada undang-undang kan? Okay. Pornografi, katakanlah kata orang tu jual kat pasar malam, lepas tu polis datang tangkap. Lepas tu mungkin orang akan tangkap orang yang beli pula. Orang jual kena beli. Okey. Kalau orang kata tukang jual kata, encik kacau dia buat apa? Kan dia tengok pornografi. Jadi dia buat kerja seseorang kat milik, bukan kacau anak encik pun. Yang encik kacau, sakit ke badan encik dia tengok pornografi. Tu kan hak peribadi dia, mata-mata dia, lantak kena haram, lantak dia tengok. Kenapa tangkap? Dadah pula. Kalau kata orang tu, orang kan, kata asal lah, ni hak peribadi. Siapa? Kalau duit bapak saya kaya gila, kaya dan gila. Kan? Kaya gila. Kan dadah saya tak curi duit orang pun. Apa salah saya hisap dadah? Kalau yang merompak-rompak tu orang miskin, ni kaya, orang kaya hisap dadah. Faham tak? Ada orang tangkap dekat kondo mana lu, orang ada gadah sekian banyak. Maksudnya kalau orang tu kata kami hisap kat rumah, tak kacau perut orang pun, apa masalah dia? Faham tak? Kita ada undang-undang yang kalau ikutkan logik, benda tu lantaklah orang nak makan apa? Apa kita kisahkan? Kenapa kita kena tangkap? Kenapa kena hukum? Sebab benda tu akan merosakkan negara. Macam tu yang masalah. Bila kata masalah agama Islam itu datang dengan hukum-hukum dia untuk menjaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga harta, jaga maruah atau keturunan. Yang kelima, maksud dia kena jaga benda tadi. Untuk jaga agama tu sebab kenapa hukuman absolut murtad tu ada. Sebab once orang ni keluar, dia ni keluar, benar ramai, apa jadi nanti? Habis porak-poranda. Macam juga kenapa Abu Bakar dia hukum perang ke atas orang tak nak bayar zakat. Sedangkan ikutkan dosa, nanti Allah tak nak hukum hari akhirat, kau sibuk apa? Faham tak? Pasal ini sebab dia ada peringkat tajuk kenegaraan. Faham tak? Mana Islam itu sebagai sebuah negara, ini ada dulu peraturan dia. Kalau Islam sebagai sebuah pengajian ataupun pembelajaran, tak timbul tajuk. Macam kita belajar fiqah kan, berkenaan hudud, berkenaan dengan sebat orang berzina. Tak boleh kita sebat orang sendiri. Ambil rotan beli. Nak beli mana? Pergi Pahang. Tuan belikan rotan untuk saya. Kenapa? Saya dah belajar hudud dah ni. Lepas ni hudud 4 orang. Mana boleh? Faham tak? Potong tangan. Beli pisau Victorinox yang tajam kan? Kenapa ni? Nak potong tangan orang yang mencuri. Mana boleh? Tak boleh. Pasal apa? Benda ni kerja kerajaan. Bukan kerja orang perseorangan. Sebab dalam bidang, dalam skop lingkup sebagai pembelajaran dia ilmu. Tapi dalam pelaksanaan dia adalah undang-undang bagi sebuah kerajaan. Mari kita tali barut negara, kita buat apa? Bagi makan. Panggil pujuk bagi makan buat apa? Bunuh. Mana-mana negara tali barut negara bunuh. Pengkhianat negara bunuh. Pengkhianat negara dibunuh. Ada saya nak dengar siapa kata bagi hidup yang baik, harmoni. Kan dia letak satu kampung bagi makan kenyang-kenyang. Ada? Bohong je. Jadi bila pandang murtad tadi, dia bukan masalah jenayah pada setakat pada perseorangan, dia jenayah pada agama dan negara. Faham tak? Macam kita rakyat Malaysia kan,
dibuang daripada kerakyatan. Kalau ada pasport, satu pasport je. Satu pasport. Saya ingat dulu apa orang kedutaan cerita dengan saya, dia kata apa? Ada orang tu dia duduk UK. Dia ada dia sebenarnya ada pasport lain. Cerita dia waktu tu zaman dulu kan buat urusan di immigration, buat pasport baru ni slow sikit. 3 hari baru datang balik, seminggu baru datang balik. So sekali dia ni fed up, tunggu beratur lama sebagainya. Dia berkata dengan pegawai tu, dia kata, "Apa lambat sangat?" Dia kata, "Ni saya kata kat saya, I punya," dia sebutlah, "I punya ni kalau kat UK elok je kan, sekejap je pasport UK I." Lepas tu pegawai dia kata, "Encik ada pasport UK ke?" Dia kata ada. "Tengok, boleh tengok?" Dia pun keluar, dia bagi. Pegawai tu ambil, bandingkan nama sama, ambil pasport Malaysia, serah pasport UK. Buang terus tau. Buang terus. Kalau kita kata kesian lah dia, pas saudara dia nanti macam mana kat Malaysia, antuk dia macam mana. Faham tak? Kita ada undang macam tu. Atas dasar apa? Jadi sekarang ni agama adalah penjagaan yang lagi besar daripada masalah negara. Faham tak? Jadi pelaksanaan hukum tadi tu ke atas mereka berdasar tajuk itu, bukan berkenaan dengan tajuk masalah tak ada pasangan agama. Ni masalah orang suka cakap. Kumpulan-kumpulan yang Muslim tapi jahil, duk bercakap juga kan. Saya rasakan ayat Quran ni kan gatal, tak tahu, tak belajar, dia diamlah. Kereta orang rosak tak nak bercakap pula. IJN tu ada orang nak bedah jantung. Cuba bagi pendapat. Akak pandai kan? Cuba bagi pendapat. Bedah tu belah mana potong? Tak boleh. Kenapa? Saya bukan ahli perubatan. Pandai pula. Lepas tu bila time agama, sejak bila akak jadi ahli agama? Sejak bila orang-orang jahil jadi ahli agama? Tak ada pun pandai agama bila bercakap. Kenapa? Ustaz-ustaz ni kurung agama kat diorang je. Dah kami belajar huwa huma hum, jauh daripada huwa huma hum. Awak belajar huwa huma hum je batasan. Huwa huma hum, betul lari. Lepas tu tiba-tiba nak gaduh dengan kita. Apa hal? Tak logik langsung. Sebab kenapa kita kata batasan agama tadi, anda bercakap kena ikut kadar kepengetahuan anda. Tak tahu diam. Bila start bercakap saja, ni keluar-keluar benda fatwa-fatwa bukan. Pasal tidak paksaan agama tadi, setelah Islam tak timbul tajuk ada boleh lari. Kalau anda bukan Islam dari asal, tak timbul tajuk. Anda tak beramal dengan Islam secara personal kan, tanpa zahirkan. Tak ada siapa soal, tak ada siapa akan hantar CCTV. Okey, penduduk kawasan taman sekian-sekian ni 500 orang tak semayang. Kita CCTV kita tunjuk dalam rumah mereka, tak payah. Tak payah buat kerja yang tu. Islam larang tajassus. Faham macam tu je, Jadi maksud dia walaupun gitu dia benda tersebut kita jadi okey. Adapun hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Anas bin Malik, datang sebuah hadis, okey. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda pada seorang lelaki. Rasulullah SAW telah bersabda pada seorang lelaki. Nabi sabda pada dia, Nabi kata, Aslim. So dia masuk Islam lah. Aslim, masuk Islam lah. Aslim, masuk Islam lah. Qala, dia kata, Inni ajiduni kariha. Aku rasa diri aku ni tak suka lah ni Islam ni. Jika itu Nabi tawarkan dia Islam. Ni sebenarnya bukan Nabi paksa dia. Nabi tawarkan dia Islam. Nabi kata apa? Wa in kuntat kariha. Nabi kata Islam lah juga sekalipun kau rasa tak suka. Hadis ni sahih. Tapi maksud dia bukan maksud dia ambil paksa pegang pisau kat tengkuk dia. Pasal ada kala benda dalam diri manusia ni, keinginan diri kita. Macam ada orang kan, jangan paksa semayang, nanti dia semayang tak ikhlas. Lepas tu biarkan tak semayang lillahi ta'ala. Faham tak? Ada orang kan, jangan tak semayang, tak ikhlas, tak guna semayang. Lepas tu tak semayang langsung. Jangan paksa dia semayang. Ni awak paksa anak awak tutup aurat ni kenapa? Kan nanti dia pakai bukan lillahi ta'ala. Kan ini tak ikhlas, biar dia kena bogil. Lepas tu kemudian gila ke pasal dia macam ni tau. Okay, perintah Allah Ta'ala kita kena buat. Kalau kita tak nak buat pun, paksa diri kita buat. Paksa diri buat. Tak faham kenapa, jalan dulu. Satu masa nanti Allah akan, dengan ketaatan kita, Allah Ta'ala buka hati kita, faham dan juga dimasukkan dalam hati kita iman. Kalau anda kata kita patuh, kan? Allah kata intataku, Allah Ta'ala kamu takwa, Allah Ta'ala beri hidayah pada kamu. Mana intataku tahtadu. Kamu bertakwa, kamu akan dapat hidayah. Maksudnya benda tadi adalah benda timbal balik. Kalau kita degil, dia akan buka kepada tak nak percaya, makin ingkar. Tapi kalau kita sekiranya kita paksa diri kita, keraskan diri kita kan macam tadilah, macam kita jahil, tak tahu bahasa Arab. Ustaz ajar. Start susah, kita lari. Sampai bila tak akan pandai? I rasa tunggu ustaz yang baru pula balik nanti.
lagi bagus, pandai. Datang ustaz kedua pun ngajar, kita lari juga. Kita tak boleh nak paksa. Kalau kita paksa diri kita, duduk juga. Tak faham, tunggu. Ni lepas dia berapa tahun dah? 3 tahun. Oh, I dah pandai dah. Tu apa, untuk Cik Sembang. You tak kerti sembang lagi Ustaz I ajar faham Quran je. Oh, patutlah you tak kerti sembang. Tak senonoh betul. Yang kawan ni bagi syaitan ajak keluar kan. Bukannya, dan kelas free tu bukan kena bayar. Kalau kelas bayar tu kita fikir 10 kali. Pun tak boleh nak ikat diri tau. Kita tunggu. Belajar pasal kita kata benda tadi, kita kena paksa diri kita. Bukan kita kata apa, tunggu hati saya redha, boleh saya buat. Kan, I tak dapat hidayah lagi lah, I tak boleh nak semayang. Pasal sekarang ni kan, I nak semayang, tapi I rasa macam I tak ikhlas lah. Jadi bila I tak ikhlas, I tak nak semayang lah. Mana boleh macam tu? Kan tutup aurat macam tu juga. I nak tunggu I punya hati terbuka. Ada separuh tunggu kahwin. Kahwin tu I pakai. Separuh tunggu anak lahir. Separuh tunggu pencen. I pencen pakai. Apa ni kan? Paksa. Pasal apa ni tak? Di sini pasal dia apa tahu? Tundukkan diri kita di atas arahan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan pandu hati kita. Kalau anda kata kita menentang, memang tak akan dibuka hati kita sampai bila? Sentiasa akan ada keraguan demi keraguan demi keraguan. Sampai bila tak selesai? Sampai bila kita akan rasa macam kesian? Bagusnya orang tu dia boleh beribadat rajin. Aku pasal malas. Dia tanya soalan pada diri dia sendiri. Padahal tiap kali disuruh paksa untuk bengkokkan hati dia, patuh perintah Allah Ta'ala, dia tak nak. Tu Allah kata, wa ati Allah, ati Rasul. Taati Allah, taati Rasul, taati Allah. Taati Allah Ta'ala. Pasal ketaatan kita tadi, tanda kita percaya dia ada. Dan dia akan buka pada kita keimanan yang lain. Tapi kalau awal-awal kita tak nak patuh, macam mana? So Nabi kata pada lelaki ni, aslim, masuk Islam dahulu. Dia kata, ini ajidu fi nafsi kariha. Aku dapat dalam hati aku ni sikit tak sukalah ni Islam ni. Waktu Nabi kata, wa in kunta kariha. Nabi kata, sekalipun kau tak suka, terus masuk. Nabi kata. Itu yang kita kata kenapa Nabi minta pada pak saudara, dia kata apa? Ya ammi qul la ilaha illallah. Cakap dari Allah aje. Aku hujan untuk engkau daripada Allah Ta'ala nanti. At least cakap. Walaupun kau tak ada hati, kau tak ada, tak kisahlah. Cakaplah, dia kata. Dia minta just word. Just words. Ini kita kata kepatuhan. Kepatuhan yang kita kata benda tadi membuka untuk kita benda lain. Macam juga Usam bin Zaid bila dia bunuh lelaki yang cakap la ilaha illallah tu kan. Pasal orang tu kata tanpa paksaan. Sama perangan tadi kan, kita kata dia dah bunuh orang, benda nak angkat. Boleh jadi, ya boleh, tapi dah lafaz saja kita tak boleh cuit dia dah. Bahkan kita kata kalau konteks dia, orang kafir tahu macam ni, dia boleh masuk Islam tipu-tipu, macam-macam benda boleh buat. Tapi Allah Ta'ala jadikan diorang tak nak buat macam tu. Diorang ada pride of become seorang kafir. You know the pride of rasa bangga kan. Saya bangga tak ikut Islam kan? Tapi benda tadi membawa masalah pada dia. Dia kekal dengan keadaan tersebut dan dia makin hilang dia punya iman tak ada langsung. Kadang-kadang dia paksa diri dia nak tahu, nak sikit dah Allah Ta'ala buka. Tunduk, patuh, dia akan Allah buka. Jadi Nabi kata dia, sekalipun kau tak suka. Namun begitu, ini maksud yang Nabi kata cakaplah sekalipun kau tak suka. Dia kata ini bukanlah maksud dia paksaan. Dia kata kerana baginda tak paksa dia untuk masuk Islam. Bahkan Nabi seru dia masuk Islam. Cakap je la ilaha illallah. Okey. Dan baginda bagi tahu bahawa diri dia tadi, bila dia bagi tahu baginda bahawa diri dia tak nak terima, bahkan dia tak suka, Nabi kata Islamlah. Wa in kunta kariha. Sekalipun kau tak suka, fa innallaha sayarzuquka husnun niyyati wal ikhlas. Kerana sungguhnya Allah akan rezekikan kau, kurniakan kau kebaikan niat dan juga ikhlas. Kemudian akan datang. Masa kita kata anak kita kan paksa semayang kan, paksa semayang, tunggulah saya ikhlas. Tak, paksa dulu, ikhlas kemudian. Kecil-kecil luculah juga kan, semayang dan sebagainya. Budak mana tahu kan, nakal, lompat-lompat ni, tangkap spider lah, ayam kan. Yelah, orang kat sini tak ada lah kan. Contohnya kan, dia budak-budak kan, pakcik cerita kata, korang buat apa esok? Rumah kan macam tu kan. Diorang dari tingkat rumah diorang nampak budak-budak duduk sibuk, duduk boleh cek spider laga spider. Budak kan. Jadi kita kata benda tadi. Tapi bila dipaksa dan akhirnya hati kita akan lembut. Allah Ta'ala kurnia pada kita keikhlasan dan juga baik niat. Lepas tu tunduk dahulu, patuh dahulu, baru Allah Ta'ala bukakan hati kita. Tu Nabi kata Allah Ta'ala akan beri rezeki pada engkau kebaikan niat dan juga keikhlasan. Lepas tu. Tapi kalau kata tak nak tunduk dari awal, dia masalah. Kita kata takkan timbul masalah, takkan timbul lah kat situ sebarang hidayah.
So hidayah tadi berlaku apa? Ketundukan dan kepatuhan. Tunduk dahulu dan akan jalan kemudian. Nak belajar, nak tahu, dia akan buka. Tapi kalau dia tak nak, dia masalah lah. Dengan sebab itu kita kata Islam tadi, kita tahu, dia kata ayat ni kata la ikrah fid din, tiada paksaan agama. Maksud untuk masuk Islam itu. Tapi dalam Islam tadi sekatan-sekatan dia adalah undang-undang. Bahkan siapa-siapa dilaksana ke atas dia hukuman. Dan Nabi kata hukuman batasan Allah Taala, Allah Taala akan ampunkan dia akhirat nanti kalau dia bertaubat. Kalau tidak dia sampai kat sana, niat dia, contoh macam lafazkan niat dia tak suka agama, Allah Taala berilah padan dengan niat dia. Dan kita yang dalam masyarakat tak disuruh mencari kesalahan orang. Orang tu murtad ke, orang tu sihat, kita tak cari. Dia minum arak ke, dia berjudi ke, kita tak cari. Dia berzina ke, kita tak suruh cari. Jangan kata zahir dengan depan nyata, dan zahir dan nyata kerajaan yang akan hukum, bukan kita. Biarpun kita dah belajar kan. Kata tu apa, polis tu tak belajar hukum fiqah. Kita belajar kat Islam Taklim, jom kita laksanakan hukum hudud. Tak boleh. Report tadi kena dengan benda. Report itu kata masalah pendakwaan tadi dengan 4 saksi. Kalau dia kata kita report, saya dapati ada orang tu berzina, tak boleh. Anda kena sekian. Kalau kita macam hotel tadi macam penyiasatan dia buat kan. Okey, dia check, jumpa dia. Bukan dia tunggu orang tu masuk buat maksiat baru ditangkap. Kena sekat dari awal. Maksudnya kalau dia di Saudi Arabia kan, dia akan halau orang sembahyang daripada sebelum waktu lagi. Bukan lepas sembahyang tadi cari siapa tak sembahyang tadi. Tak. Dia akan halau dari awal. Okey, sembahyang, solat. Dia suruh daripada awal. Maksudnya kita, kalau anda kata orang tu ada niat nak tinggal solat, kita tegur dari awal. Kalau orang tu nak buat maksiat, kita tegur dari awal, sekat dia. Bukan kita biarkan dia buat maksiat, tangkap dia ketika buat maksiat. Itu salah. Jadi kita mencari macam kes Omar tu lah, dia panjat rumah orang, kena halau dengan orang tu. Faham? Jadi kalau isi konsep dia memang dia pemerintah, tapi tengok cara pelaksanaan pun bukan dengan cara yang difikirkan oleh masyarakat kita. So kita dah banyak style British tu. Cara penyiasatan Scotland Yard, cara penyiasatan British tu kita dah apply dalam masyarakat kita. So kita ada tajassus, mengintip-intip kan, kepada rakyat dan sebagainya, kita ngintip-ngintip. Hatta kepada Muslim, mukmin, kita ngintip. Kalau cari apa dia cakap, tentang ustaz ni ajak kita pergi teroris sebagainya. Memang saya tak nafikan ada ustaz-ustaz yang jahil dia ajak macam tu. Tapi masalah sekarang ni, kalau dari konsep ni, kalau dengar, bukan kita cari. Bukan kita cari benda berkenaan untuk kita kenakan umat Islam lain. Kan bila zaman kita sekarang ni, bila jadi kes dalam setengah-setengah jabatan agama Islam, ramai orang pengikut tarikat, ramai pula kumpulan-kumpulan apa ikut ahbash dan sebagainya, kumpulan kumpulan sesat ni ikut masuk dalam tu, menyebabkan diorang kerja diorang kan cari alasan. Dia bawa daripada Indonesia orang-orang yang mengajarkan wahdatul wujud, ngaji kitab Ibn Arabi, tak kena tahan pun, elok mengajar. Saya kata wahdatul wujud tu tak boleh, tak dibenarkan, bahkan bertentangan akidah umat Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hatta bertentangan dengan semua akidah. Tapi namun begitu dibiarkan datang mengajar wahdatul wujud. Selamba je. Pasal apa? Pasal dalam jabatan agama Islam tu ramai orang dia. Saya pernah telefon sekali apa jabatan agama Islam. Waktu tu pasal dia nak buat benda tu, pasal yang aktif tangkap orang jaiz kan. Saya telefon. Bila saya telefon, saya tanya dengan dia, ni saya nak buat aduan. Ketika tu Hisham Kabbani datang. Dia ada buat talk dekat rumah orang, dekat hotel mana tak, yang close session kan. Tapi dia datang Malaysia dan dia telah diisytiharkan sesat. Jadi saya bagi tahu, diorang akan buat benda sekian-sekian kat sini. Saya kata harap ambil tindakan lah. Mula-mula saya telefon tu dia kata apa? Dia kata saya nak buat laporan sikit lah. Dia kata pasal apa? Wahabi ke? Tak, dia kan Wahabi. Wahabi je. Saya kata dengan dia, Wahabi beria laju ya. Dia kata. Dia kata tu. Pasal dia idea dia macam tu. Mana ajar benda yang menentang apa tahlil, menentang sekian, tangkap. Kalau ajar benda bukan wahdatul wujud pun tak apa, jalan. Bergerak dekat Bangi, tempat diorang, kumpulan ni. Bukan, ni apa Aswaja. Ya apa kan? Yang ni kumpulan ni memang bawa daripada Indonesia orang mengajar wahdatul wujud. Dia ajar kitab Ibn Arabi tu. Yang peliknya selamba je biar jalan. Okey, fine. Macam kita katalah ahli sihir Firaun kata pada Firaun, faqdi ma anta qad. Hukumlah apa yang kamu boleh hukum. Innama taqdi hadhihi hayatud dunya. Kamu boleh hukum kehidupan dunia ni je. Buat tak apa. Allah Ta'ala Maha Kaya. Tapi benda bahaya. Dia buat masuk macam ni. Okey, jalan. Tak ditangkap pun. Tapi yang gila ini ustaz dia ajar je. Kunut ni dipercanggahkan. Tangkap. Apa benda ni? Ngarut betul. Ajar hadis Bukhari Muslim tangkap. Denda RM1,500. Auzubillah. Ini masalah. Sebenarnya sini kita paksaan dalam pelaksanaan kita. Dalam pelaksanaan kita macam ni
Bila orang tu nak menyebarkan agama bukan Islam sebagainya, kita dialog. Kadang-kadang contoh macam apa, orang-orang Kristian sibuk sangat kan, buat perdebatan kalau nak sangat, berani sangat kan. Kita bawa Ahmad Didat punya anak murid je, bawa Zakir Naik datang Malaysia, nak sangat tayang kat televisyen. Kalau dia berani sangat kan, beri nak tunjukkan syiar agama mereka, kita lawan dengan cara yang sama. Tapi tak nak, takut pasal malas belajar kan. Ini orang cakap masalah je, I tak faham. I tak faham. Baik. Jadi okey, jadi maksud dia la ikrah fid din. Mana tiada pasal apa? Pasal kata bayan rusyd al-ghayy telah nyata ar-rusyd dia berbanding dengan apa? Al-ghayy. Petunjuk berbanding hidayah telah pun apa? Telah pun nyata. Tu Allah nyata dalam surah Kahfi, Allah nyatakan wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan Muhammad, kebenaran dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, mana siapa nak beriman, berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, mana siapa nak kufur, kufurlah. Mana kamu tak nak, lantakkan. Itu Allah kata kepada Rasulullah SAW apa dalam akhir juzuk yang pertama, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Ini kami utuskan kau ya Muhammad apa bil haqqi, dengan kebenaran, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Wala tusalu an ashabil jahim, engkau tidak ditanya mengenai penghuni-penghuni neraka. Mana kenapa penghuni masuk neraka? Penghuni neraka masuk neraka, engkau tak kena tanya. So jangan bimbang. Kadang-kadang orang kita macam, ustaz nak tak berceramah tu menyebabkan manusia sesat. Dah, dia tanggung sendiri. Yang sesat tanggung sendiri. Ustaz tu salah kena tak menyampaikan ilmu, ya. Orang yang sesat tu sesat sendiri. Yang salahkan orang. Pasal hidayah telah datang, Quran telah datang, Nabi telah datang, tak ada siapa dah ada hujah lain. Faham Pasal tu Allah kata la ikrah fid din. Pasal kalau tak nak masuk Islam tak ada hal. Pasal pengakhiran di akhirat nanti. Yang masalah undang-undang tadi lepas anda Islam, bukan sebelum Islam. Lepas anda Islam baru dah timbul tajuk yang murtad, yang sekian sebagainya. Macam kata macam, iyalah macam itu, macam kes zina kan. Suka hati orang tu lah. Kan itu dia buat badan dia. Apa perut awak sakit ke dia berzina? Masalahnya Nabi tak ajar macam tu. Nabi ajar pada kita, masalul qaimi ala hududillah. Perumpamaan dah di Bukhari Muslim. Masalul qaimi ala hududillah. Misal pada orang yang tegak di atas batasan-batasan Allah. Wal waqi'i fiha, dan orang yang jatuh pada batasan Allah Taala. Maksudnya kena. Kata mereka ni batasan hukuman Allah Taala. Kama sali qaumin, mereka macam satu kaum. Satu kaum istahamu ala safinatin, buang undi naik ke atas satu biji kapal. Maka bila buang undi, fa asaba'dhum a'laha, maka dapatlah sebahagian mereka duduk atas kapal. Ni pemerintah, pemimpin dan sebagainya. Wa ba'dhum asfalaha, dan sebahagian mereka duduk bawah kapal. Fakan ladzi fi asfaliha, maka orang yang duduk bawah kapal tadi, idza staqau minal ma', bila mereka rasa dahaga nak minum air, marru ala man fawqa, mereka minta pada orang di atas mereka, "Hei, nak air." So dia kena ikut, ada peraturan kan, ada peraturan, ada undang-undang sebagainya. Fakan ladzi fi asfaliha, benar orang yang duduk bawah ni, qalu, dia kata law anna kharaqna fi nasibina hadha kharqan, kalau kita tebuk kat tempat kita ni satu lubang. Kalau kita tebuk satu lubang kan, orang keliling kita ni air. Ni air, dia kata tebuk satu lubang, walam nu liman fawqana, tak payahlah kita sibuk kacau orang atas kita. Kan dia ada idea of tebuk lubang. Nabi gambarkan orang buat maksiat seperti orang tebuk lubang sebuah kapal. Untuk satu kampung, sebuah negara, satu masyarakat, yang buat maksiat tu dia tebuk lubang. Pasal bila musibah datang nanti, bukan kena pada orang jahat je, semua akan kena. Satu kampung tu akan kena kan. Bila contoh macam masalah AIDS kan, satu dunia kena sekarang ni. Dengan makin tiap hari makin kata gay tak apa, lantakkan jantan, kahwin jantan kan, dan sebagainya. Faham tak? Kan, seks bebas dan sebagainya. Benda tu sampai jadi kes sekarang ni merebak. Dan nampak dah punca perebakan AIDS. Tak ada alasan lain dah. Faham dah? Pasal zaman dulu kita ada confusion. Kenapa orang ni kena AIDS? Mungkin perpindahan darah, mungkin jarum suntikan yang tak bersih, maka edarkan jarum suntikan. Tapi bab zina nampak tak ada kurang bincang. Baru tahun lepas keluar, tapi tak tahu lah pasal sembibil ke, hilang dah artis tu. Dia pakai baju ketat-ketat, kemudian dia kata, adakah anda atau pasangan anda menjalankan kehidupan yang berisiko? Dia berisiko. Berisiko tu meaning apa? Tu cakap, adakah anda atau pasangan anda hidup dalam maksiat? Betul. Kadang kata sebut berisiko, bawa motor laju pun berisiko juga. Apa kena AIDS sebagai motor? Ustaz tu kena motor, dia kena AIDS sebab jatuh motor. Mana ada? Tak berisiko, bukan itu meaning dia.
Masa cuba pasal sekarang tak jawapan. AIDS meningkat. Sekarang ni meningkat. Punca. Zina. Kita akan habis duit banyak dekat situ untuk import ubat-ubatan dan sebagainya buat masuk ke Malaysia. Bukan murah. Ubat bergenggam-genggam nak makan, tahu tak? Jadi sekarang ni bila kita tak, bila benda tu kan, benda tu kerosakan, dia tebuk lubang. Dia kata lau anna kharaqna fi nasibina hadha kharqan. Kalau kita tebuk satu lubang kat sini, walam nu'ti man fawqana, tak payah kita kacau orang atas kita. Nabi kata, wa in taraku wa ma aradu, dan jika mereka semuanya nampak ni, biarkan orang tersebut dengan apa yang dia nak buat. Halaku jami'ah, binasa semua sekali. Yang atas kena, bawah kena. Yang sama-sama duduk sebelah pun kena. Pasal maksiat ini adalah benda macam tu. Wa in akhadhu ala aidihim, kalau mereka tahan tangan dia, najau jami'ah, mereka selamat semua sekali. Itu maksud sebenar kita kata pelaksanaan hukum itu untuk itu. Pasal pemusnahan sebuah masyarakat, pemusnahan sebuah negara tadi berlaku dengan benda macam ni. Faham kan? Okey, jadi maksud dia peribatkan benda yang musibah sebenarnya, benda itu dihalang. Betul kenapa orang yang mencuri potong tangan? Sebab nak menyekat kerosakan lebih besar. Sebab once orang ni mencuri berjaya. Pasal tak bila orang tu tarik mesin ATM lepas, lepas tu pasal tak ada orang buat lagi. Lepas tu ada orang buat lagi. Pasal tak ada benda hukuman apa. Kalau dia kata ada hukuman kan, tangkap tu kena buat potong tangan. Taubat berhenti. Percayalah cakap. Yes. Memang dia akan berhenti. Orang akan takut. Dia undang-undang ni tadi untuk penggerunan. Janganlah pakai belajar zaman dulu. Saya ingat dulu apa, cikgu sekolah saya sejarah. Semua tak lampunkan dia. Dia kata apa? Cikgu sejarah tu. Dia kata, undang-undang Melayu zaman lama ada dua jenis. Satu undang-undang adat berpatih, satu undang-undang ketemenggungan. Adat ketemenggungan. Undang-undang adat berpatih ni bersifat lembut, menasihat, mendidik. Pasal banyak denda. Undang-undang ketemenggungan adalah bersifat tegas, keras dan menghukum. Betul? Undang adat berpatih daripada adat berpatih. Undang ketemenggungan daripada apa? Syariat Islam. Tak gila ke? Saya tengok macam, apa nak cikgu ni ajar apa? Saya ingat dia cakap macam tu. Saya pandang kan. Saya kata, maksud dia by comparison dia kata ini ringan, ni sekian. Ketika statement kata undang-undang ketemenggungan tadi lebih bersifat menghukum berbanding mendidik, dia kata. Lebih hukum berbanding didik. Dan lepas tu sebut sumber. Sumber yang ini adat pepatih, lembut, didik, ajar. Yang ini syariah Islam. Budak-budak yang belajar macam Islam keras. Islam tak faham tak apa jadi. Ini dididik macam tu. Saya macam kesian. Semua tak ampun cikgu saya. Ini saya ajar sejarah kan. Ini gambaran. Sedangkan kita didikan tadi ikut kadar. Macam kita pun ada undang-undang untuk orang yang mengedar dadah. Kenapa kita bunuh? Kenapa tak buat yang biasa aja? 5 tahun penjara. Kenapa ada beza kadar tadi? Dia pasal jenayah berat, jenayah ringan. Mana yang merosakkan masyarakat, mana tak rosakkan masyarakat. Mana ada orang buat jenayah, efek diri dia saja. Ada orang jenayah tadi merebak sampai kepada orang lain. Sebab itu disekat. Mana yang datang hukuman tadi? Oh, ini lebih menghukum. Tak. Mendidik, tapi didik dengan cara yang keras atau lembut. Berdasar kepada kadar kesalahan. Suka hati dia je. Tapi masalah dia bukan cakap sendiri, buku tulis. Buku tulis macam tu. Buku sejarah tulis macam tu. Undang ini bersifat lebih lembut, yang ini lebih sifat menghukum. To judge. Kan ini masalah untuk keamanan rakyat, kemakmuran negara. Sebab kenapa macam balik pada asal, ada banyak benda-benda yang peribadi kita buat akan dihukum. Contoh, kalau siapa-siapa hidup memiliki kelongsong peluru, tahu peluru? Satu kelongsong 6 tahun. Ada peluru hidup boleh hukum mati tau. Tahu tak? Try nanti saya bagi akak satu peluru. Tak, peluru tu kalau ada satu peluru hidup boleh hukum mati tau. Walaupun tak ada pistol. Jangan main tak? Okey, masa kamu kata, saya buat perhiasan je, apa salah saya? Namun begitu kita ada undang-undang kan yang menyekat benda-benda tertentu. Dan kita kata di sini tajuk dia, kita pun sekat kebebasan individu untuk memiliki apa saja. Sebab ada kaitan dengan keselamatan negara. Macam tu dalam Islam bila disekat kehendak individu untuk murtad atau untuk berzina atau minum arak atau berjudi. Berjudi, harta dia, lantak dia lah judi. Kenapa ada hukuman pula? Cuma dalam hukum judi tak ada peraturan had yang kata minum arak. Dia minum gogok sendiri. Apa salah dia? Tu kes langgar orang.
Kalau zaman sekarang ni tiang tergolek patah. Tak. Orang mati kena langgar sebagainya. Mabuk pun ramai bersepah. Memang tak mabuk pun ada. Tak mabuk pasal buat laju. Tapi yang mabuk bersepah. Kata tengah malam kan. Kita orang-orang mabuk datang bawa kereta. Macam mana cara bawa? So benda-benda ni tadi kita kata untuk menyekat kerosakan lagi besar, Islam sekat dari awal. Faham tak? Dia sekatan tadi bukan ni. Kalau contoh macam orang tu nak korek hidung 5 jari, korek lah, Islam tak pernah marah pun. Buatlah, apa masalah dia? Tak kacau orang pun. Korek telinga kan. Letakkanlah. Ini masalah benda-benda berkaitan keselamatan, agama, nyawa, akal, harta, maruah atau keturunan. Boleh kita kata benda tu berjalan. Bukan benda tu jadi, tapi ini dibuat oleh kerajaan atas urusan untuk mentadbir. Biar kekal agama itu terjaga, kekal nyawa terselamat, harta terpelihara, akal tidak rosak, maruah dan keturunan tidak tercemar. Itu tugas negara. Tak timbul tajuk, jangan persoalkan kata la ikrah fiddin kat situ. Adapun untuk masuk Islam, ya. Kita tak paksa orang bukan Islam masuk Islam. Bahkan kita dialog, bahas dengan dia, dan kita ajak dia sebagainya. Pasal apa? Qad tabayyana rusyd minal ghayy. Telah nyata petunjuk berbanding dengan kesesatan. Mana siapa nak beriman, iman. Siapa nak kufur, kufur. Lantak kan. Tak ada dalam Islam ni dipaksa. Dan Allah Ta'ala tak tanya pun Nabi berkenaan orang masuk neraka, kena masuk neraka. Faham? Okay. Faman yakfur bit-taghut. Barang siapa yang kufur dengan taghut. Taghut. Wa yu'min billah, dan juga beriman dengan Allah Ta'ala. Maksud dia, daripada, maksudnya barang siapa yang meninggalkan sekutu-sekutu ataupun berhala-berhala, dan apa yang diseru oleh syaitan yang kepada manusia supaya disembah selain Allah Ta'ala, anything, hatta guru pun, Tok Syekh ke, Kiai ke, Bilal ke, benda-benda macam ni, kita kata ada keluar. Saya kongsi dengan akak mana entah, berkenaan dengan tajuk apa, berhala yang apa dekat China, apa orang ke Malaysia pun ada. Tokong tu dinamakan Tokong Haji Abdullah lah, tokong sekian. Iya, pakai serban pun ada. Pakai telekung, ada telekung, ada tokong tu pakai telekung lagi. Telekung Munawarah. Ada kau propol telekung dia. Tak, serius ni. Kalau ada gambar saya hantar kan kepada akak. Akak kongsi dengan lain. Kongsi dengan lain. Okey. kongsi nanti kongsi. Hantar. Kakak delete dah. La ilaha illallah. Oh, yang hantar pada orang lain. Nanti lain kali saya hantar. Saya tunjuk. Maksud dia, apa sahaja disembah selain Allah Ta'ala dipanggil taghut. Ada orang gunakan istilah taghut ni daripada pemimpin yang zalim. Tapi tak, taghut ni apa sahaja disembah selain Allah Ta'ala. Hatta kalau pemimpin tadi ajak kepada selain Allah Ta'ala pun sama, dia terpanggil taghut. Berhala, taghut. Hatta contoh orang yang mengaku wali, kalau dia kata dia ajak orang menyembah dia, taghut. Bukan taghut ni bukan benda kena kepada apa, hanya kena kepada sekian. Apa sahaja diajak. Okey. Maksud dia itu panggil taghut. Barang siapa yang kufur dengan taghut, tak percaya. Orang kata ini ada power ni, tak percaya. Orang kata ini kuat, tak percaya. Orang kata ini mengubah nasib, tak percaya. Tolak. Wa yu'min billah, Nabi Muhammad Ta'ala. Okey? Dan mengesahkan Allah Ta'ala, dan dia menyembah dia, mengesah, menunggalkan Allah Ta'ala dan pengabdian diri, doa, pengharapan, tawakal. Dan dia menyaksikan bahawa Tuhan bukan Allah Ta'ala, melainkan dia. Maka orang-orang ini faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan ikatan yang kuat. Maksudnya dia telah tetap pada urusan dia dan telah istiqamah di atas jalan yang terbaik dan jalan yang lurus. Laluan yang baik dan jalan yang lurus, itulah kedudukan dia. Pasal dia itu keadaan dia kufur dengan taghut, iman hanya dengan Allah Ta'ala. Sebab kenapa tak salah kita nafikan orang tu kata ini ada power, tolak. Orang tu kata ini jin balang, tolak aje. Saya ini Nabi ajar kita untuk tidak percaya. Kali ini datangnya para anbiya datang untuk kata apa? Ani'budullah, sembahlah Allah. Penyembahan kepada Allah Ta'ala tadi tak boleh membolehkan kita untuk menyembah selain Allah Ta'ala. Dan dalam masalah penyembahan tadi termasuk doa, pengharapan. Itu tak boleh ada kepada selain Allah Ta'ala. Macam kata contoh macam tu yang mufti wilayah kan, dia haramkan apa? Air musaffa. Air musaffa kan ada dia jual kan. Air tu dikatakan tulis atas pinggan dengan za'faron, tuang air zam-zam ke apa, air 30 juzuk, kemudian diorang ni simpan. Okey. Problem dia kan masalah air tu. Memang saya tengok dalam buku apa ada seorang ustaz tu tulis berkenaan dengan perawatan Islam sebagainya. Dia kata benda tadi, pendapat tersebut datang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Dia kata telah datang daripada Aisyah radhiyallahu anha dan juga daripada Ibn Abbas, pendapat mengatakan boleh buat macam tu. Menulis atas ni dipanggil apa, kemudian tuang minum. Masalahnya pendapat itu pendapat saja, tapi daripada aplikasi perbuatan para sahabat tak ada buat macam tu. Bahkan benda ni membuka ruang.
Buang bahaya dia apa? Macam kes testimoni yang saya baca kan, testimoni dia, saya nak pergi temu duga. Kemudian saya simbah air musaffar ke atas kereta saya. Simbah kan splash. Ini benda ni, kes ni ada cerita tau. Orang kita lepas beli kereta baru, pergi apa ustaz kat pondok, ambil air Yasin simbah kereta. Bila kereta tu kadang-kadang kereta accident. Ini dah baca Yasin ke belum ni? Kereta kan baca Yasin. Ini kisah benar ni, kan tipu. Faham tak? Sebenarnya upacara macam tu Hindu buat. Macam ada seorang budak tu kan, dia beli kereta Proton apa tak? Proton. Dia accident dekat MRR tu. Lepas balik daripada upacara buat dia macam tepung tawar kan, dengan sami dekat kuil. Dia naik MRR tu, accident, mati. Maksudnya dia tak keselamat pun. Maksudnya kalau orang Islam, tapi itu sami, ini air Yasin. Sama lah, tak boleh. Musibah mana boleh musibah tu dielakkan dengan air Yasin? Nak jadi berlaku, kan kita bukan minum air Yasin, tiap hari gogok air Yasin. Air Yasin baca Al-Fatihah ke benda, baca satu Quran dengan air dekat air Zam-Zam dibaca, kan kita gogok tadi. Nak kena musibah juga. Kan kalau kita tidak pasakan para sahabat Nabi macam Omar kena bunuh, tikam, Osman kena bunuh. Apa lupa baca air Yasin ke apa? Diorang sahabat Nabi yang lebih mulia banding kita. Allah Ta'ala kenakan musibah macam tu. Yang mati kena penyakit pun ada. Mati dibunuh pun ada. Semasa dia tak timbul tajuk masalah musibah tadi tolak dengan air tu. Jadi disimbah. Dia kata, saya nak pergi temu duga, saya simbah air musaffar kepada kereta saya. Alhamdulillah saya dapat kerja. Second testimoni, saya nak pergi periksa ujian test. Kemudian saya basuh alat tulis saya. Ini saya baca ni. Saya tulis basuh alat tulis saya dengan air musaffar. Alhamdulillah saya lulus. Dia tak cerita lah berapa banyak dapat markah. Tentang ngam-ngam je. Tapi anyway, dia cerita macam tu. Start dari itu, mufti wilayah haramkan. Ini bersadul zat sekat. Pasal benda tadi last kali, in the end, katakanlah syarikat. Ni ada orang cerita dengan saya. Dia pergi air syifa macam mana? Katakanlah orang yang mengamalkan ilmu syifa kan, boboh bangunan tu mati semua. Kita kan minta orang yang lain sakit ni, kalaulah hidup lagi ustaz tu, mesti aku dapat menyelamatkan anak aku. Kalaulah ustaz tu hidup lagi, mesti bini kau dengar cakap. Kalau mana Allah? Habis, dibuang daripada hati manusia ni, dikikis. Tu sebab kenapa jangan percaya langsung. Start kita buka saja, ikhtiar ustaz. Start buka saja, dia akan kikis iman kita sikit demi sikit, selai demi selai. Sampai last sekali, di hujung tu pun kita nampak. Kan bila mana ustaz tu mati, ustaz yang tukang jampi air tu mati kan. Lepas tu kita siap, kalau lah, anak aku sakit. Kalau lah ustaz tu hidup lagi, mesti anak kau boleh sembuh. Habis. Mana akidah? Yang ini kata mati, kalau mati nak keadaan macam tu, la ilaha syarikallah. Tak tahu duduk mana. Pertama bab redha, kalau ikut kepada hadis Abu Daud, kalau kita kata kita tak beriman dengan qadar, kita infak sebesar Uhud emas pun takkan diterima pada kita sampai kita beriman qadar. Dan kita tahu bahawa apa kena pada kita takkan terlepas kita. Dan apa yang terlepas pada kita takkan terkena kita. Dan kalau kita mati bukan macam tu, kita mati masuk neraka. Ini yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab kepada Ibnu Dailami. Ibnu Dailami tak puas hati dengan jawapan tersebut. Dia tanya dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud jawab yang sama. Dia tak puas hati pula. Tanya pula dengan Huzaifah bin Yaman. Huzaifah jawab benda yang sama. Dia tak puas hati lagi. Berat kan? Beriman dengan qadar dan mesti percaya. Apa kena, takkan terlepas. Apa terlepas, takkan terkena. So dia kalau keluar dah sarung kereta, letak tampal Al-Quran kan? Kereta kan? Faham tak? Ini adalah apa? Akidah. Kena demam ke, sakit ke, apa ke, hilang duit ke. Jangan pandang macam, aku hilang duit, engkau lah punca. Macam, aku kena saman kereta, engkau lah tak buat tadi. Jangan. Hasyalillah, jangan buat. Pasal apa terlepas, takkan terkena. Apa terkena, takkan terlepas. Dan bahaya dia bila dia kata apa? Kalau engkau mati bukan macam tu, engkau masuk neraka. Ibnu Dailami, siapa hal gila engkau? Dia pun jumpalah Ibnu Mas'ud, tanya soalan yang sama. Ibnu Mas'ud jawab sebiji macam tu. Dia tak puas hati. Dia jumpa pula Huzaifah bin Yaman, tanya soalan yang sama. Huzaifah jawab sebiji macam tu. Last sekali dia jumpa dengan apa? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kata Rasulullah SAW sabda macam tu. Boleh diam. Boleh tak ada macam dia tanya balik. Nabi sabda. Pasal tadi dia anggap mungkin para sahabat tadi
Okey. Itu dalam keadaan kurang tak redha dengan apa yang berlaku kan, kita rasa macam mula start blaming others. Okey. Itu kalau dalam keadaan di mana orang tu mati dalam keadaan apa? Kalaulah Ustaz Adli hidup lagi, mesti anak aku boleh sembuh. Agak-agak apa kedudukan iman dia? Seriously bahaya. Ini andat dipanggil. Ini adalah benda tagut. Yang sama kita sekarang ni, kalau ni sekian, kau nak selamat pergi jumpa Syekh sekian. Tak boleh. Bangun seperti akhir malam, tak mau bangun. Time tu dah tidur, tengok bola dan sebagainya. Kan, cuma malam-malam tak ada. Kan baca, kita kata benda tadi, Nabi sarankan, tinggal kita jalan Nabi, habis kita ikut jalan orang. Dengan kena zaman kita ni kan, kena apa dengan penyebaran apa WhatsApp. Gunakan WhatsApp untuk hantar muka-mukan. Ni ada hantar apa? Besok bulan Syakban. Barang siapa menyebarkan pada bulan Syakban pada hamba-Ku, dia akan masuk syurga. Apa hal? Kan? 12:30 malam dan sebagainya. Menipu belaka. Dengar sini. Yang sahihnya anda beramal dan ajak orang beramal bersama-sama untuk berpuasa banyak dalam bulan ini, kerana amalan kita diangkat dalam bulan ini. Macam disebut dalam hadis Sunan Nasa'i, yang Nabi SAW ditanya Nabi SAW ditanya kepada baginda oleh Usamah bin Zaid. Dia kata, ya Rasulullah, ma araka tasumu syahran, aku tak nampak kau puasa mana-mana bulan, kama tasumu Sya'ban, macam mana kau puasa dalam Sya'ban? Banyak sangat kau puasa dalam Sya'ban. Masa dia Rejab Nabi tak buat itu. Masa dia orang kata puasa Rejab, masalah. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, dia kata kenapa? Nabi kata, dzaka syahrun, itulah bulan, satu bulan yang yaghfulu anhun nas, yang manusia terlalai daripadanya di antara Rejab dengan Ramadan. Fa huwa syahrun, dia adalah bulan yang turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin, diangkat dalamnya amalan kepada Tuhan sekalian alam. Maka aku berharap amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Maksud jelas. Just banyakkan puasa. Tak ada zikir, tak ada sekian, tak ada sekian. Banyakkan puasa. Kalau anda kata benda berkaitan dengan macam sebutan, tunggu raya nanti. Takbirlah sangat. Ini benda besar. Takbir, banyakkan bertakbir. Ya. Kalau kata raya haji, banyakkan menyembelih. Itu dia ada occasion dengan ibadat dia. Macam bila raya haji tak ada pula sibuk tu, sibuk melantak je. Sekarang raya haji banyakkan menyembelih. Banyakkan menumpahkan darah. Pasal tak ada amalan paling disukai pada hari berkenaan berbanding dengan penumpahan darah binatang sembelihan, binatang korban. Tak nak pula buat, tak ada duit lah. Belilah seekor kambing, sudahlah. Buatlah untuk satu keluarga, satu rumah. Itu kata, habis muas saja nanti kotor lah Ustaz. Malas tu lah syarikat lah kan. Buatlah. Tak nak buat. Orang Arab dia suka tak? Kalau kita buat korban kat rumah dia, dia anggap itu adalah blessing. Dia suka sangat. Suka. Pasal kita kata tumpah, buat mana muah dia tempat ibadat, tempat dia laksanakan ibadat korban tu, dia suka sangat. Dia orang macam buat kat rumah, orang kita buat kat masjid. Saya macam dikatakan oleh para sahabat. Dia orang dahulu kan, seorang lelaki di kalangan para sahabat Nabi dulu, dia menyembelih satu rumah seekor kambing bagi keluarga dia sendiri. Tapi bila orang ramai mula menunjuk-nunjuk, aku buat ni, buat, semua orang berbangga, jadilah benda tadi bukan lagi ibadat, lebih pada menunjuk saja. Sebenarnya kalau sembelih kan, sembelih seekor kambing satu rumah sudahlah. Cukup dah, madai dah. Paling mahal berapa? RM700, RM600.5 kalau kambing kecil. Kalau besar sikit RM800.5. Kan? Beli kambing biri seekor, beli, sembelih lah. Estro boleh bayar, sembelih kambing tak boleh. Tak senonoh betul. Estro berapa? Sebulan berapa? 200. 220. Kali 10 bulan. Mahal dia kambing tu lagi. Beli dia kambing masalah kedekut. Tak pernah fikir nak ibadat. Bukan marah, ni kan bebel. Tapi bagi tahu. Tak apa. Bebel Ustaz. Tapi lah. Kan? Payah sangat cakap kan? Pasal kelas belajar lama dah tak faham lagi. Kenapa? Okey. Okey. Dan okey. Okey, jadi berkata Abdul Qasim Al-Baghawi, okey, dan Syarh Sunnah, dia kata daripada Umar bin Khattab, beliau berkata, ajibtu sihir. Ajib sihir, at-taghut syaitan. Taghut bukan syaitan. Okey? Dan sungguhnya dia kata apa? Sungguhnya keberanian keberanian adalah, dan juga kebaculan adalah biasa naluri bagi seorang lelaki. Maka akan berperanglah orang yang berani bagi pihak siapa yang tidak terkenali. Dan akan larilah orang-orang yang pengecut daripada bala atau bencana yang berlaku pada dia. Okey, dan sungguhnya kemuliaan seorang lelaki itu adalah pada agama dia. Dan madailah seorang itu, kalau anda kata apa seorang itu sekiranya dia madailah hasbul khalqi wa in kana, maksud dia madai, maksud apa yang ada pada orang tersebut itulah dia madai pada dia, sekalipun dia ni sekalipun
dia ni adalah orang yang pahlawan ke sebagainya. Kalau dia kata dia tak betul niat dia, salah jugalah dia kata. Ini dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ibn Abi Hatim dia kata taghut tu adalah syaitan. Okey, syaitan pendapatnya adalah amat kuat dia kata, kerana ia meliputi semua yang jahat, pada yang semua benda dia jahat yang dahulu berada pada orang jahiliah. Dan kita kena ingat, disebut syaitan tadi bukan syaitan mesti jin saja, syaitan manusia pun ada. Syaitan manusia pun juga. Yang kita katakan perbuatan orang-orang jahiliah dahulu menyembah berhala dan berhukum pada berhala dan minta tolong dengan berhala. Yang zaman kita sekarang ni ada juga minta tolong dengan tok guru, guru kan, bukan tanya soalan, minta tolong penyelamatan. Ada orang kita di masa di Mesir dia orang ada seruan tau, bila rasa susah je, ya Abadawi. Ya dia ada seorang wali-wali yang mati dekat sana, Badawi nama dia. Badawi. Jadi dia orang pun ya Badawi. Yang orang dekat sini ya Jailani, ya sekian. Serius. Benda ni dia tagut. Walaupun zaman dahulu kat zaman kata ini pakai serban ni, bukannya orang jahat. Ingat orang jahiliah tu pakai apa? Ada jahiliah dia pakai jubah juga tau. Dia bukan masalah pakaian dia, masalah akidah dia. Sebenarnya itu adalah salah, tak boleh kita jadikan. Tak kira siapa, guru kita ke apa ke, barang ke, objek ke, tak boleh. Dianggap sebagai tagut. Apa sembah selain Allah Ta'ala adalah tagut. Cuma ada orang katakan syaitan tadi, balik kepada tadi. Mana dan dia dua, yang manusia dan jin. Yang jin tadi yang ataupun patung-patung, tapi yang ajak sembah patung tadi siapa? Manusia. Jomlah buat, aku dengar kata sekian, jomlah buat, anak kau sakit, jom kita pergi kat orang tu. Aku dengar kata dia kenyik-kenyik mata je terus sembuh. Kenyik-kenyik mata je terus sembuh. Dengar orang tu pandai bedah banting beria, kita pergi. Tahu benda sihir. Jibril alaihissalam bedah Nabi berbekas. Ini tak berbekas. Apa? Hebat dia daripada Jibril lagi ke? Lepas tu lepas bedah elok-elok sakit balik. Datang lagi 3,000 lagi. Ngagut betul. Tak senonoh. Jadi kata apa? Faqad istamsaka bil umratul wuthqa lam fisama laha. Lam fisama laha. Okey. Tidak ada pengungkaian ataupun pemisah baginya. Maksudnya, maka sungguhnya orang tu telah berpegang agama dengan sekuat-kuat pegangan atau sebab. Dan digambarkan pegangan tersebut dengan urwah, ikatan yang tidak akan terungkai, ikatan yang ketat, tak boleh buka dah dia kata. Maka ia sendiri apa? Kuat dan juga kuat, kukuh, tetap. Tak boleh nak ditanggal-tanggalkan dah. Dan dia mengikat, ikatan dia juga kuat dan juga kukuh dan tetap. Kita bayangkan agama macam tu. Mana orang yang berpegang dengan pegangan agama yang betul, maka dia adalah berpegang dengan tali yang kukuh dan kuat. Takkan ada terungkai padanya, takkan terlepas, takkan tercabut. Kerana ini Allah Ta'ala nyatakan lam fisama laha wallahu samiun alim. Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berkata Mujahid bin Jabr, maka orang telah berpegang dengan ikatan yang kuat, maksud dia iman. Ikatan kuat adalah iman. Berkata As-Suddi, maka dia adalah Islam. Ikatan kuat dia adalah Islam. Berkata Ad-Dhahak, maksud dia la ilaha illallah. Jadi bila dia nafikan itu, beriman dengan Allah, dia telah pegang. Maksudnya itu sebab kenapa penafian. Itu kerja para anbiya. Permulaan sebelum datang hukum hakam, kerja mereka adalah apa? Membersihkan akidah manusia. Itu yang kita mengenalkan manusia pada Allah. Itu yang dibuat oleh Ibrahim. Permulaan nak ajar kaum dia berkenaan dengan ini berhala bukan Tuhan. Apa dia buat? Kan dia pecahkan semua. Dan Nabi SAW ketika awal berdakwah, diorang marah dengan dia bukan sebab masalah Nabi SAW ni baik. Sebab Nabi menafikan apa benda yang atuk nenek mereka buat. Berhala-berhala ini ada faedah, ada sekian. Nabi tolak. Dia kata memperbodohkan impian orang-orang jahiliah. Yang kononnya benda ni ada kebaikan, sembah sini ada kebaikan, benda ini ada power dan sebagainya. Kita nafikan, kena nafikan. Saya itu kerja Nabi yang mula sekali nafikan. Pasal tanpa penafian benda berkenaan, anda tak boleh nak letak kat situ iman kepada Allah Ta'ala. Sebab kenapa syahadah anda bermula dengan La ilaha. La ilaha. Tak ada Tuhan, tak ada penyembahan, tak ada benda lain. Sebab kata faman yakfur bit-taghut, kufur engkau taghut tu. Lepas tu apa? Bau yumin billah. Pasal dia kena kosong tu. Selagi ada bekas limau, oren dan sebagainya, kejap lagi minum ada rasa lagi. Bila orang tu dia tak boleh, tak buang lagi, dalam hati dia ada kebesaran keris, kebesaran sekian, kebesaran Melayu dan sebagainya, masuk dalam tu, kejap lagi lekat. Dia akan lekat lagi. Nak menyebabkan dia akan rosak. Buang dahulu. Kosongkan. Dan berkata Anas bin Malik, dia kata apa? Al-ulwatu wusqa Al-Quran. Urwah wusqa, ikatan yang kukuh tu adalah Al-Quran.
Semua ini adalah pendapat yang betul. Kata Ibn Katsir, semua pendapat yang betul, tiada percanggahan atau penafian di antaranya. Kerana semua sekali benda tersebut adalah agama. Itu la ilaha illallah, iman, Quran. Iyalah benda yang satu. Mana ada boleh kita asing-asingkan? Mana kita kata saya Quran tapi tak beriman? Mana boleh? Faham tak? Lam fisama laha, pada tak ada terputus. Tak ada putus. Mana tak ada putus baginya? Maksudnya tak ada pemutusan untuknya. Untuk apa? Melainkan apa? Dia masuk syurga. Maka sampai ujung nanti, tali tu nanti akan bawa daripada sampai ke syurga. Dia tak akan terlepas. Akan ikat, bawa dia sampai ke syurga. Itu dikatakan oleh Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal. Berkata Mujahid dengan Sa'id bin Jubair, kata faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Kemudian dibaca dan surah Ar-Ra'd 2 ayat 12, ayat ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tidak mengubah apa pada satu kaum sehingga mereka mengubah apa pada diri mereka. Maksud dimasukkan diri mereka tu adalah apa? Iman dalam tu. Selagi tak ubah, selagi itulah masalah, tak akan berubah keadaan persekitaran dia. Maksud dia kena ada effort daripada dia dahulu. Saya kata tadi kan, Nabi kata pada orang tu, Islam dahulu. Islam dahulu. Nanti Allah Taala akan rezekikan kau apa? Kebaikan nikmat dan juga kebaikan niat dan juga ikhlas. Ikut dahulu, batu datang datang daripada Allah Taala yang berikutnya. Kan riwayat Imam Ahmad daripada Ibnu Aun, daripada Muhammad Ibnu Sirin, daripada Qais bin Ubadah, beliau berkata, aku dahulu berada dalam masjid, datang seorang lelaki, pada wajahnya ada kesan khusyuk. Nampak khusyuk wajah dia. Maka dia masuk dan dia solat 2 rakaat dan dia ringkaskan dalam 2 solat berkenaan. Lalu orang ramai pun ketika tengok lelaki ni datang masuk solat, kan ada orang macam masuk kan datang cakap kan, nampak ustaz kan garang, macam ustaz ni garang lah. Saya tak suka ustaz ni, saya suka ustaz yang lembut, cakap kan, apa khabar, baik. Jadi itulah, bayangkan itu, orang tu nampak yang di opposite saya. Ada kan, orang kata saya garang, macam mana? Kan ada jumpa ustaz tu baik, lembut, cakap baik je. Memang betul ada orang macam tu, latif, cakap dia lembut. Macam Ustaz Hashim Cik Pah. Kan lembut cakap kan. Kan lembut. Kalau banding sebelah saya dengan dia, pun kata dia ustaz, saya bukan ustaz. Okey. Okey. Jadi lelaki orang ramai pun masuk. Jadi kan. Lalu bila apa? Bila dia keluar. Okey. Lelaki ni Qais bin Ubadah kata, aku ikut lelaki tu sampai dia masuk rumah dia. Okey, aku ikut lelaki tu sampai dia masuk rumah dia. Lalu pun aku pun duduk dengan dia, aku masuk jumpa dia, lalu aku cerita dengan dia. Lalu bila mana lelaki berkenaan duduk depan-depan dengan Qais bin Ubadah, dia kata apa? Dia kata innal qauma lamma dakhaltal masjid qalu kadza wa kadza. Dia ngadu pada lelaki ni, orang ramai cakap macam ni tadi pada kau masuk masjid. Lelaki tu kata subhanallah, dia kata tak harus untuk seorang untuk mengatakan apa dia tak tahu. Mana-mana kau cakap orang aku ahli syurga kan, kau tak tahu apa jadi sebenarnya. Dia kata dan aku akan cerita pada engkau. Dia kata, aku cerita pada engkau, semuanya aku telah mimpi satu mimpi pada zaman Nabi SAW. Aku cerita pada baginda. Lalu aku dah kata, aku dalam mimpi tersebut aku nampak seolah aku berada dalam satu taman yang hijau. Berkata Ibn Aun, lalu dia sebutlah luasnya, cantiknya kan. Di tengah-tengah ada tiang daripada besi, daripada sebagainya. Bawah dia ada tanah, di atas dia ada langit. Mana dia cantik. Lalu aku naik, dia kata. Lalu dia kata padaku, naik, panjat. Dia kata aku tak mampu. Aku tak mampu nak panjat, dia kata nak naik. Lalu datang Ibn Aun kata bila dia kata datang padaku dia kata minsaf, mana ada orang menolak aku, dia kata sampai ke atas. Dia kata naik. Aku naik, lalu aku pegang dengan tali berkenaan. Lalu aku pegang tali tersebut. Lalu bila aku bangun, benar-benar dia kata tali tadi kat tangan aku. Lalu aku datang jumpa aku cerita kisah tersebut. Nabi kata adapun taman itu adalah taman Islam. Adapun tiang itu adalah tiang Islam. Adapun pegangan tali, ikatan yang kekuat tadi, engkau kepada Islam sehingga kau mati. Pegang Islam sampai mati. Maksud dia kalau taman tu Islam dah, tapi kena pegang tali tu, jangan lepaskan. So, kalau dia kata kau lepaskan, tertinggallah engkau. Nah, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dapat, dan lelaki berkenaan adalah Abdullah bin Salam yang daripada Yahudi masuk Islam. Jadi maksud dia bayangkan pegangan dia tadi, Nabi kata sampai masuk syurga. Pegang sampai masuk. Taman tu belum lagi syurga. Mana iman belum syurga. Dia kena masuk sampai ke atas, pegang dengan tali tadi. Itu yang Nabi SAW saran pada dia. Maksud dia kata itu yang kau pegang tu adalah Islam. Tali tu Islam, taman tu Islam, tiang tu Islam, tiang Islam, tali tu adalah tali yang kukuh, dan kau di atas Islam sehingga kau mati nanti.
berpegang dengan Islam sampai kau mati. Maksudnya kau akan mati dalam Islam. Ni Abdullah bin Salam, sahabat Nabi SAW, dia orang lain puji, tapi dia kata pegangan tu yang penting, bukan masalah orang nampak apa. Jelas? Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.